الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 8, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka adapun nafsu, maka ia nafsu atas rupa tubuhnya, tubuh bagi seseorang, dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya, tubuh seseorang, dan anggotanya, anggota bagi seseorang. Kemudian bagi tubuhnya itu, yakni ada bagi tubuhnya itu hati dan nafsu, yakni dan ada bagi nafsu pula hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Maka adapun nafsu, nak membicarakan berkaitan dengan apa dia nafsu. Aik yang keempat, yang menegah daripada ibadah yang keempat. Apa di nafsu? Maka ia nafsu ni atas rupa tubuhnya, tubuh seseorang, diri seseorang, dan di dalam sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya, tubuh seseorang, anggotanya. Jadi sekalian tubuh seseorang tu, itu dia nafsu, diri. Itu dia nafsu, diri seseorang. Ini bicara permulaan. Kemudian bagi tubuhnya itu hati. Makna bagi tubuh seorang tu ada hati. Ini hati jasmani dia panggil. Hok scan tu lah, hok nampak, hok ada gambar tu. Yang dah kita dikata umpama jantung pisang tu. Dan nafsu pula hati. Mana ada bagi nafsu tu hati. Dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Jadi hati bagi nafsu ni berdiri pada hati tubuhnya. Maknanya hati bagi nafsu ni duduk di hati jasmani. Yang mana bicara nafsu, satu laginya bicara qalbun ruhaniyun, bukan qalbun jasmaniyun. Qalbun jasmaniyun tadilah umpama jantung pisang, hak doktor perobat tu lah, tu qalbun jasmaniyun. Ni qalbun ruhaniyun, yang mana qalb satu, nafsu satu, ruh satu. Kuli ruhu min amri rabbi tu. Yas'alunaka anir ruh, lagi akan bertanya akan engkau ya Muhammad berkaitan dengan ruh. Kuli ruhu min amri rabbi, jawab ilmu ya Muhammad, ruh adalah urusan Tuhanku. Yang mana qalb ruhani, hati ruhani, kemudian nafsu, kemudian ruh, satu makna saja pada satu-satu ketika. Pada ni. Jadi sekarang ni dalam tubuh kita tu ada hati, hati jasmani.
Kemudian dalam nafsu tu ada hati. Dia panggil hati ruhani. Lepas tu macam mana hati ruhani tu duduk di hati jasmani? Sebab dia ada sakut paut tu antara hati rohani yang duduk dia hati jasmani. Duduk tu macam mana? Hak ni dalam kitab dia kata tercengang, tak boleh nak cerita. Seumpama beginilah, di biji mata kita Tuhan letak sifat basar, di lidah kita Tuhan letak sifat kalam. Mata ni hak stokor tu, lidah tu hak stokor tu. Tapi di mata hak stokor tu Tuhan letak sifat basar, di lidah tu Tuhan letak sifat kalam. Macam mana sifat basar duduk di biji mata? Tadi nak cerita macam mana sifat kalam duduk di lidah. Yang mana orang yang tidak ada sifat kalam, bisu, tetap ada daging lidah. Jadi kita yang Tuhan jadikan sifat kalam di daging lidah tu, di mana kau duduknya sifat kalam di daging lidah? Tak boleh nak cerita. Samalah juga macam mana hati ruhani duduk di hati jasmani. Duduknya macam mana? Seumpama tadi. Dia bandingnya seumpama arak duduk di jirim, dia buat bandingan. Mana arak? Sifat basar tu lah. Mana arak? Sifat kalam tu lah. Jirim jisimnya biji mata, jirim jisimnya daging lidah. Tapi memanglah sifat basar tu ada di biji mata, memanglah sifat kalam tu ada di daging lidah. Tapi ada macam mana? Tak boleh nak ceritalah. Sebagaimana hati ruhani duduk di hati jasmani, hati tubuh. Macam mana duduknya? Hak tu tercengang dalam kitab bicarakan. Tak boleh nak cerita. Tapi yang dibicara dalam kitab, nafsu ke qalb ke, kena kepada qalbun ruhaniyun. Qalb, hati, bukan hati hak jasmani. Qalb ni pula ada pula lapisan. Qalbun, fuadun, lubbun, sarabun, sirrun. Ni hak lapisan. Bukan bicara lapisan, qalb tu sendiri. Apa dia qalb tu sendiri? Sama dengan nafsu dan sama dengan ruh. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh. Lain daripada hati tubuh. Hati tubuh tadilah hak mana? Hak jasmani tu, hak umpama jantung pisang tu. Seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama, tetap hati nafsu ni, hati ruhani ni dengan hati tubuh. Jadi hati nafsu dia panggil hati ruhaninya tetap dan rapat dengan hati tubuh, yakni hati jasmani. Dan ialah hati nafsu tu sendiri. Dan ialah hati nafsu tu tempat ma'ani bagi batinah. Dan ialah hati tubuh. Dan ialah hati tubuh tempat ma'ani yang batinah. Tempat ma'ani bagian batinah. Ma'ani yang batinah. Ma'ani ni maknan. Yani sifat yang ada di batin hati. Sifat yang ada di batin hati. Mana tawakul contohnya, makrifah contohnya, asrar contohnya. Jadi sekarang ni hati nafsu, hati rohani duduk di hati tubuh. Dan di hati tubuh itulah tempat ma'ani yang batinah. Tempat ma'ani ni sifat-sifat maknan itulah. Ma'ani, maknan, sifat-sifat yang ada di dalam batin hati. Sebab apa? Tawakulnya duduk di hati tubuh, makrifah ke, asrar ke, pada ni. Sebab apa? Sebab hati rohani duduk di hati jasmani. Jadi sifat-sifat yang Tuhan taruh di hati seseorang tu duduk di mana? Duduk di hati jasmani itulah. Sekarang hati rohani.
Yang mana hati rohani inilah sesuatu yang latifah, yang dengan hati rohani inilah kita dapat mengenal Allah, dapat dapat bagai-bagai daripada ilmu pengetahuan. Yang mana di hati ruhani tu, di hati ruhani. Maka disitulah kita dapat makrifah, dapat pengetahuan. Yang mana hati rohani itulah hakikat seseorang manusia. Dan hati rohani itulah tepatnya dihadapkan nasihat, dihadapkan suruhan, dihadapkan larangan. Di hati itulah. Jadi kalau hati itu tertutup, nasihatnya tak masuk. Kalau hati itu tertutup, hati rohani itulah, maka suruhan perkara baik tak terima, tegahan daripada larangan tak terima. Bukan dia tak faham, dia faham, tapi hati rohani dia tu. Di hati rohani itulah hakikat seorang manusia, dan di hati rohani itulah tempat tujunya nasihat, suruhan perkara baik dan juga larangan daripada perkara ditegah pada syarak. Dan dinamakan yang demikian itu, yang demikian hati yang di tubuh ni naswan, itu dari segi lugah. Maka adalah ia hati ni nur yang berdiri di dalam hati manusia. Nur yang berdiri di dalam hati manusia. Di hati manusia, hati jasmani. Dan terkadang dinama akan dia akan hati tadi ni pada istilah roh pula. Terkadang hati itu dia panggil roh, hati rohani. Jadi nafsu, hati rohani dengan roh ni terkadang pada satu ketika satu sahaja makna. Jadi sebagaimana roh tu urusan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga apa dia hati rohani, tak nak ceritalah. Cuma ulama menyatakan hati rohani ni tetap mana apa ni, duduk di hati jasmani ni, hati hak stokor ni. Tapi duduk tu macam mana, hak tu pun serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalb, nafsu dan juga ruh. Panen. Sebab tu sekarang ni bicara bab nafsu. Nafsu ni dalam diri tubuh, diri kita ni nafsu, diri kita. Satu tubuh dia panggil nafsu. Tapi nafsu dia duduk di mana? Sebagaimana di tubuh kita ada ruh. Ruh duduk di mana? Kuli ruhu min amri rabbi. Jawab lima ya Muhammad, sesungguhnya ruh tu adalah urusan Tuhanku. Tapi ruh duduk di mana? Duduk di tubuh kita lah. Sebab tu ditiupkan ruh, kemudian dicabutkan ruh. Ditiupkan ruh, kemudian dicabutkan ruh. Maksudnya ruh tu berada di tubuh kita. Di mana ruh duduk? Di satu badan. Sebab tu bila ditarik roh, satu badan akan sakit. Sebab apa? Sebab di satu badan roh. Tapi roh tu kat mana? Tak boleh nak jawab lah. Sama dengan nafsu, sama dengan hati. Sebab tu terkadang kita ni sebut kata nafsu, kita akan terus pergi kepada hati ruhani ni, hati dalam. Sebab qalb, hati, nafsu ni, kemudian roh, satu makna pada satu ketika. Dan saya nak sebut, nak cerita sini berkaitan dia dengan apa dia nafsu. Nafsu ni diri kita. Nafsu ni atas rupa tubuh dan sekalian anggota tu kita panggil diri seseorang. Tetapi diri kita seseorang ni ada qalb di dalam dia. Atau qalb tu, mana sekarang nafsu ni tubuh kita, diri kita, diri seseorang manusia. Tapi kita bukan nak bicara tubuh, kita nak bicara hati yang ada di tubuh tu. Atau dia panggil hati nafsu. Nafsu tubuh sama sahaja. Orang yang ada makrifah, orang yang tidak ada makrifah, orang yang ada ilmu, orang yang tidak ada ilmu, sama saja. Tapi hatinya tak sama. Hati yang ada pada diri, hati yang ada pada nafsu. Yang mana hati yang ada pada nafsu ni duduk di hati tubuh, iaitu hati jasmani.
Tapi lain-lain. Hati rohani lain, hati jasmani lain. Jadi hati rohani inilah hak perubatannya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati jasmani itu hak tu hak urusan doktor lah tunya. Hati jasmani itu urusan doktor. Tapi pentingnya hati rohani ni, kenapa? Kerana di hati rohani inilah dia di hati nurani lah tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani inilah tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Bukan tuan tilik kepada hati hok doktor perobat tu, bukan. Hati ruhani, hati yang bangsa roh. Lepas tu dia panggil hati ruhani. Lepas tu ada qalb, ruh, nafsu, sama makna. Lepas tu dia panggil hati ruhaniyun. Qalbun ruhaniyun. Hati yang bangsa roh, hati hak dalam tu. Hak tempat tilik Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati itulah umpama raja kepada sekian anggota. Bukan hati jasmani tak bicara tu. Jadi hati rohani itulah umpama raja bagi sekian anggota. Yang mana bila hati itu baik, maka anggota yang lain pun baik. Bila hati itu buruk, maka buruklah anggota yang lain. Hak dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslimnya, Nabi kata, inna fil jasadi mudghah. Pada jasad tubuh seseorang ada mudghah. Ada ni. Mudghah ni hak astaka tu lah. Hak astaka tu. Hak tu hati jasmani. Tapi di hati jasmani itulah duduknya hati rohani. Iza saluhat salal jasadu kullu, wa iza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalb. Maknanya kalau hati itu moleklah anggota yang lain. Hati itu rosaklah anggota yang lain. Sebab itulah walaupun bicara hati ni bicara dalam, tapi dia terselah sampai keluar. Pada ni. Mana kalau kok luar tu baik, hati dia baik lah tu. Tak dinafikan orang yang berpura-pura. Orang munafik kok luar molek juga, tapi hati kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kok luar tu rosak, hati dia rosak lah. Jangan pula pakai istilah lidah je jahat, hati dia baik. Tak betul sangat-sangat. Bila lidah tu jahat, hati sah jahat. Lidah baik tu terkadang hati belum tentu. Sebab apa? Sebab penipu-penipu ni lidah baik belaka. Kalau lidah tak baik, tak boleh nak tipu orang. Hak lidah baik ni, ni boleh tipu orang. Ke lidah jahat boleh tipu orang. Bunyi dia cakap jahat tu orang lari dah. Dia ni tak pakai ni. Tapi hak menipu orang tu lidah baik. Mana hati dia jahat. Tapi hak tu kita tak tahulah. Tapi nak ceritanya kalau anggota zahir ni rosak, mana lidah tu jahat, hati baik ambil hukum mana pasal tu. Bila lidah tu lidah yang jahat, selalu menyinggung perasaan orang dengan percakapan yang dibenci oleh seseorang, hak tu mengumpat yang haram ijma' ulama. Kenapa pula kita kata hati dia baik? Pada ni kita menyatakan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, itu namanya mengumpat yang haram ijma' ulama. Tiba-tiba kita kata walaupun lidah seumpama tu, tapi hati dia baik. Atau betul tu? Hati yang baik, lidahnya akan baik. Tapi terkadang lidah yang baik pun belum tentu lagi hati baik. Badan ni. Jadi orang yang derhaka tak ada bahagian hati. Dia walaupun aurah tidak tutup, tapi hati dia baik. Adalah orang tua. Orang tua. Ustaz, anak mocik walaupun aurah tak sempurna mocik, anak mocik baik, dia kata. Puasa Isnin kami. Puasa Isnin kami. Nak kata macam mana? Hati baik walaupun aurahnya tidak tutup. Kalau aurah tidak tutup, makna hak zahir tu rosak, hati rosak lah.
Hak tutup aurah comel ni, zahirnya comel. Terkadang ada yang ikhlas, terkadang ada yang riak. Jadi barulah kira zahir comel tutup aurah ni sebenarnya hati dia macam mana, lillahi ta'ala, ataupun kerana riak ke, kerana selain daripada Allah, baru bicara bak hati. Mana hak luar ni hak molek, baru bicara bak hati. Kalau luar ni rosak, tak ada bicara bak hati lah. Sebab kalau luar tu rosak, maka hati pasti rosak. Pada ni. Sebab tu nak bicara hati ni, kena comel hak jasad dahulu. Kalau kata baca Quran mesti ikut hukum dahulu. Baca Quran comel, hati macam mana, comel ke tak? Saya baca Quran walaupun salah pun, tapi Tuhan tahulah saya ni tak erti baca Quran. Memang Tuhan tahu. Dan kamu jahil pun Tuhan tahu. Kamu tak mau belajar pun Tuhan tahu. Tuhan tahu belaka. Tapi dah kamu tu tahu dah tak pandai baca Quran, pergi belajarlah. Kenapa tak mau belajar? Memang Tuhan tahu kamu jahil, dan Tuhan tahu kamu tak mau belajar. Tiba-tiba saya baca salah pun saya ikhlas. Orang yang baca sedap-sedap tu belum tentu ikhlas pula. Ada ni. Biasa orang duk balah masa tadarus tu lah. Masa tadarus. Dan masa tadarus bukan kita nak betul bacaan, kita bukan guru Quran. Kita hanya tersilap, tersalah. Kita perbetulkan. Tersilap, tersalah. Kalau memang salah, tu kena pergi belajar. Pada ni. Kalau salah, kena pergi belajar. Yang kita tadarus bulan Ramadan, hanya yang salah. Perbetulkan yang salah. Salah lain, salah lain. Salah kerana dia tak belajar. Salah, tersalah. Tahu tak? Kita tak payah tersalah, kita orang Terengganu ni. Tambah tasydid je dah. Salah tu kerana jahil. Salah, dia ada L2 ke macam mana? Salah tu mana apa? Dia ada ilmu, tapi manusia tak lepas daripada tersilap dan tersalah. Sehingga setengah guru mengatakan, kalau seseorang baca Quran, tidak ada satu pun yang tersalah, tidak ada satu pun yang tersilap, tu ada jin yang menemang, dia kata. Sebab apa? Manusia tak boleh lari. Tak boleh lari daripada tersalah, tersilap. Hak tu yang kita ni perbetul pada masa tadarus, bukan hak baca salah. Oh, baca salah susahlah, hak tu kan dengar. Nak tegur, nak ajar, tengok muka pun beken dah. Tak boleh ni. Sekali tegur keling dah. 2 kali tegur nampak merah dah muka ni. Malam ni bergaduh nampak raya ni. Lepas tu nak biarkan dia baca salah. Ada ni. Lepas tu orang tegur lah, ginilah, tak suruh baca lah. Duduk sini dengar orang baca Al-Quran, boleh pahala dah. Kalau balik rumah tak ada apa-apa dah malam-malam ni. Maka duduk sini dengar. Bacalah Qul Huwallah, kuliah contohnya. Terasa hati dah lah suruh gitu. Dia nak khatam Quran juga. Ni timbul ayat tadi tu. Saya baca salah pun Tuhan tahu sebab saya tak pandai. Memang Tuhan tahu kamu jahil, tak mau belajar. Yang kamu semua baca sedap ni nak nyoho je, dia kata. Nak tunjuk kat orang aje. Oh, dia boleh suluh pula dalam hati orang. Jadi kira buat molek, baca Quran molek, tapi bukan baca Quran je molek, kena qalb ruhani hak dalam ni pun ikhlas lillahi ta'ala. Mana tempat tilik Allah ada di hati dalam, bukan hanya hak zahir semata-mata. Tapi jangan salah faham, bukan berarti Allah tidak tilik, tidak perkirakan hak zahir. Allah memandang hati, Allah tidak memandang pada zahir, Allah memandang pada hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Ni biasalah hadis ni. Allah Taala tak tilik zahir kamu. Allah Taala tilik akan hati kamu. Hadis Muslim tu. Allah Taala tidak tilik pada zahir, Allah Taala tidak tilik pada zahir sahaja. Allah tilik sampai ke hati.
Hak zahir ni Allah Ta'ala tilik sebab apa? Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, semayang kita, Tuhan nilaikan semayang kita, itu perintah Allah. Tapi Tuhan bukan hanya nilai pada semayang hai'ah comel. Allah Ta'ala nilai pula semayang tu ikhlas kedok, khusyuk kedok. Allah Ta'ala nilai sampai ke hati. Adapun kita akan nilai comelnya dia semayang, mana hai'ah dia comel, bacaan dia comel, itu nilaian kita. Adapun nilaian Allah Ta'ala bukan hanya nilai hak zahir saja, tapi hak zahir kita semayang comel, Tuhan nilai. Kita baca Quran comel, Tuhan nilai. Tapi Tuhan nilai sampai ke hati. Dia salah faham kau. Tuhan tak tilik hak zahir. Hak zahir tak apa. Tu hak zahir tak apa, dia dah aurah tu. Hak zahir tak apa, dia dah aurah. Sebab apa? Sebab Allah tak tilik zahir, Allah tilik hati. Walaupun aurah tak tutup, hati baik. Ni salah pemahaman. Salah pemahaman. Ada yang saya nak baiki hati dahulu, barulah saya nak tutup aurah. Ada pula ajaran begitu. Ni ada ni. Tapi kita dengar tu memang berat nandang lah kita kata. Sama juga orang berzikir untuk menyucikan rohani. Hak perintah syariat, bak pegangan, bak semayang, belajar kedok, dok. Bak sifat-sifat mahmudah, taubat ikhlas, belajar kedok, dok. Lepas tu dia nak baiki hati dahulu. Sama macam tadi lah. Saya ni nak baiki hati dahulu, kemudian nanti saya akan tutup aurah. Kita kata berat nandang. Dah samalah juga. Saya nak baiki hati dengan zikir. Ilmu akidah kamu macam mana? Ilmu semayang kamu macam mana? Ilmu berkaitan sifat-sifat hati, kepujian dan kecelaan macam mana? Taubah kamu macam mana? Nanti waktu kemudian nak zikir, nak bersih hati dahulu. Sama macam tadi. Tutup aurah kemudian saya nak bersih hati dahulu. Kita kata berat nanang. Samalah tu berat nanang juga. Sebab apa? Syariahnya diketepikan. Tapi semayanglah zahir dia. Tapi semayang tanpa akidah. Semayang tanpa ilmu fiqh. Semayang tanpa ketaatan batin ikhlas contohnya. Tu tak nak terima tu derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia bicara zikir semata-mata nak suci hati dahulu. Sama macam tadi. Ada satu kisah tu, dia tutup aurah mula-mula, pakai tudung comel. Tiba-tiba kemudian tudung dia buang. Tudung dia buang. Lepas tu orang tanya, kenapa buang tudung? Saya dahulu pada masa pakai tudung, hati saya tak baik. Jadi sekarang ni saya nak betul balik hati saya, bukan nak pakai tudung semula. Kata. Dok, hok pakai tudung ni, hok pakai tudung, molek-molek, kemudian dia buang tudung. Jadi orang tanyalah, kenapa sekarang buang tudung tak pakai, kan dulu comel dah kan, pakai tudung apa semua. Dia pun katalah, masa saya pakai tudung, hati saya tak peduli, saya tak percaya hati saya hak kotor, dia kata. Di sekarang ni saya nak perbetulkan hati dahulu, bila hati saya betul baru saya nak pakai tudung semula. Ajaran mari mana seumpama ni? Boleh jawab ni? Siapa biasanya kalau orang tanya pakai tudung tak pakai tudung? Orang-orang artis lah, orang yang dikenali lah. Sebelum tu pakai tudung, lepas tu buka tudung. Orang tanya lah, pelik lah. Sebab masa pakai tudung, hati ada hasad, hati tak baik. Jadi sekarang ni saya nak betul hati, pun dah boleh nak pakai tudung semula. Sebab apa? Terkadang faham tadilah, Allah tidak tilik zahir kamu, Allah tilik hati kamu. Allah tidak tilik zahir sahaja, Allah Ta'ala tilik sampai ke hati. Hak zahir Tuhan nilai. Tanda ni. Sebab bukan hati sahaja perintah Allah, hak zahir pun perintah Allah. Bukan hati je taat dan juga maksiat, hak zahir pun ada taat, ada maksiat. Jadi Tuhan tilik hak zahir tu. Baca Quran comel, semayang comel, tu Tuhan tilik hak zahir. Pada ni. Kemudian Tuhan tilik sampai ke hati. Bukan hanya tilik hak zahir, baca Quran comel, semayang comel saja, bukan. Tutup aurah, itu taat zahir. Tuhan tilik tutup aurah tu. Tapi Tuhan tilik bukan setakat ditutup aurah, Tuhan tilik sampai ke hati. Kamu tutup aurah kerana apa? Tapi bagi kita ni, kita tulik zahir je lah. Bagus dah dia sekarang
aurah tutup molek dah, setakat tu je kitanya. Hati bukan urusan kita, hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Hati ni dia panggil nafs, hati dia panggil roh, hati ruhani. Tempat tilik Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati itulah tempatnya duduknya sifat-sifat kepujian. Iman pun duduk di hati, makrifah pun duduk di hati, redha sabar pun duduk di hati. Hati mana? Hati ruhani. Dan di hati jugalah tempat ilhamnya para malaikat, dan hati juga tempat waswahnya bagi syaitan. Jadi hati ni tempat ilhamnya para malaikat dan tempat waswah syaitan. Sebab tiap-tiap anak Adam dia akan bicara nanti berkaitan dengan aik yang ketiga, perkara yang menegah ibadah yang tiga, syaitan. Imam Ghazali akan datangkan pembicaraan berkaitannya. Tiap-tiap anak Adam Tuhan jadikan serta satu malaikat yang bernama Mulhimun, dan disertakan satu syaitan yang bernama Waswasun. Jadi malaikat Mulhimun ni dia campur kebaikan ke mana? Ke dalam hati tu, hati ruhani. Dan syaitan yang demen Waswasun ni yang dorong kepada kejahatan di mana? Di dalam hati ruhani tu. Tempat malaikat campur ilham, campur kebaikan, dan tempat syaitan cetuskan godaan-godaan kejahatan. Yang mana hati itulah tempatnya apa panggil apa? Berlawang antara akal dan hawa nafsu. Akal dan hawa nafsu. Akal ni nak kepada kebaikan. Akal nak kepada kebaikan. Nafsu ni nak turut kepada kejahatan. Tempat berlawangnya adalah di hati ruhani. Tu tempat berlawang. Yang mana hati ruhani ni apabila kerah, apabila kerah, apa ni? Au asyaddu qaswah tu. Bila kerah hati tu, kerah hati tidak akan terima pengajaran, peringatan. Kerah hatinya akhirnya akan bawa pada kekufuran. Di mana? Di hati itulah, hati ruhani. Hati ruhani, hati bagi nafsu diri seseorang. Tadi paling besarnya kedudukan pembicaraan adalah berkaitan dengan hati. Tapi cerita hati lapis luar ni, dak bicara lagi hati lapis dalam. Qalbun fuadun sarabun lubun sirrun. Ni bicara kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang makam-makam aulia ni tidak bicara qalb tu. Qalb ruhani, dia bicara sir, hati lapis dalam. Kita ni hati ruhani tu pun ilmu makrifah iman pun dak kuat. Kemudian hak berkaitan dengan mazmumah di hati rohani pun dak selesai. Kita duk main situlah. Nak main lapis dalam macam mana? Hak lapis lah ni, lubun fuadun sarabun sirrun. Tapi cerita boleh buat sedap je. Naik satu martabak, akhir sampai ke martabak hati sir. Cerita. Tapi hak qalb ruhani, hak makrifah pun tak selesai, hak iman pun cukai cemaking, hak sifat mahmudah mazmumah pun cukai cemaking. Tapi orang bicara hak tu sedap bunyi pada ni. Kita bicara sekarang ni hak hati ruhani. Yang mana hati ruhani itu adalah nafsu dan juga roh. Pada ni. Cuma hati rohani tu duduk di hati tubuh yang kita panggil hati jasmani. Hak tu hak stokor, hak tu hak urusan betul. Jadi sini dia hanya nak bicara apa dia nafsu. Apa dia nafsu? Nafsu ni diri seseorang. Tapi di nafsu ni ada hati. Hati dia panggil qalb ruhani. Ada ni. Qalb ruhani ada di diri seseorang. Qalb ruhani duduk di qalb jasmaniyun, hati yang umpama jantung pisang. Hak nampak, hak boleh scan, hak boleh ambil gambar tu. Itu dipanggil hati jasmani. Kemudian kaitan antara hati rohani dengan hati jasmani tadilah
kaitan umpama arak dengan jirim. Umpama sifat basar ada di jirim mata. Umpama sifat kalam ada di jirim lidah. Umpama sifat kudrah yang Tuhan letak di jirim jisim tubuh kita. Jadi kudrah ni dipanggil arak. Sifat yang baharu yang Tuhan letak di jirim jisim tubuh kita. Jadi tenaga kuasa duduk di mana? Boleh cerita? Kan kita ni rasa gagah ni kan. Bangun pagi ni rasa Allah, rasa sihat je. Bangun pun cepat je. Pergi surau pun rasa macam semangat je. Sebab apa? Sebab Tuhan letak arak, sifat kudrah. Kudrah yang baharu di tubuh kita. Jadi kudrah yang baru duduk tubuh kita, duduknya macam mana? Nak ceritalah. Begitulah kedudukan antara qalb rohani iaitu nafsu duduk di hati jasmani. Duduk macam mana? Tercengang. Tak boleh nak cerita. Jadi maknanya cerita bab nafsu, cerita bab qalb rohaniyun. Ini aid yang keempat yang menegah kita daripada melakukan amal ibadah. Dan ada pun nafsu itu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Nak banding dengan dunia, nak banding dengan manusia, nak banding dengan syaitan, nafsulah hak paling payah sekali, yang banyak menegah kita daripada memperbanyakkan amal-amal sunat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.